السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين وسائر الصحابة أجمعين، وبجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها، وخصوصا إلى روح المصنف شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات وبإحسانه المتواصل لعباده المؤمنين يرتفعون إلى معالي الدرجات. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سيد السادات وقدوة القادات وخير مخلوق في الأرض والسماوات، وعلى آله وأصحابه معادن الحكمة وأمن الأمة ومفاتيح البركات، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الميقات. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب يسر وأعن يا كريم، وافتح بالحق وأنت الفتاه العليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amin thumma amma ba'd. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita menyambung bacaan kita daripada kitab, iaitu kitab yang bertajuk Talbisu Iblis, Belitan Tipu Daya Iblis, yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, dan diterjemahkan dan diambil isi-isi pentingnya oleh Al-Fadil Ustaz Dr. Zaharuddin bin Abdul Rahman hafizahullahu ta'ala. Pada malam ini saya minta maaf, saya tak buat kitab, jadi saya memang tak standby lah untuk malam ni, tapi setakat mana saya sempat untuk berikan syarahan tak apalah. Sebab baju pun tanda tak standby, jadi tak kena hari ni mengajar, tak kena pakai baju ni. Tapi terpaksa sebab saya tadi terperangkap dalam jam sejam setengah daripada Ipoh. Saya daripada balik pulau pagi tadi tolak 8.30, kemudian mesyuarat Jawatankuasa Kajian Fatwa di Ipoh di Hotel Seri Malaysia. Kalau ikut dalam terdetil tu sampai pukul 4, ni lajak 5.30 kan, mesyuarat lajak sejam setengah. Banyak sangat paper, pening kepala, sakit kepala ni. Saya jadi macam tadi nak buat kereta, mata saya kelabu, nak ngantuk, nak terlelap lah. Tapi gagah juga datang sebab saya tak batal. Kalau saya batal lah minit, kesian tuan-tuan. Jadi pada malam ni saya gagah jugalah, sebab dah terlalu banyak paper. Tadi tak silap ada 5 ke 6. Semua masalah zakat, masalah saham, masalah sakit kepala. Benda muamalah ni sakit kepala. Saya tahu bukan pandai sangat pun. Bukan tak pandai, tapi kita pening kepala nak fikir hukum hakam apa semua kan. Jadi saya minta maaf banyak lah. Jadi tolak 5.30 tadi dengan baju ni lah. Saya nak tukar tang mana, tak ada baju pun nak tukar. Saya mohon maaf banyak-banyak no, kalau main mengajar pakai baju macam ni. Tapi terpaksa lah, darurat kan. Tak apalah, jadi tuan aurat bukan pakai seluar pendek kan, pakai baju ni sebab hari ni hari Khamis.
jadi mesyuarat jatuh kuasa fatwa kena pakai baju batik lebih besar ya. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung iaitu tentang kejap ya. Okey. Baik, kita sambung tentang makna talbis iblis. Betul ya? Tadi saya snap itu ya, betul lagi takut kena snap lain pula. Dia berkata tak betul. Makna bab yang ketiga. Malam ni tajuk pada makna bab yang ketiga, makna talbis iblis. Bunyi dekat sama-sama, talbis iblis, bilis lain. Bilis tu nak makan. Saya dah tengok kat mana tu, bangla aku jaga kedai tu, dia tulis ikan iblis. Kita kata pening bala, ikan pun jadi iblis lah ni kan. Nak makan macam mana dah jadi iblis. Ikan bilis bukan ikan iblis. Jadi bilis lain, iblis pun lain. Talbis daripada perkataan, saya bagi makna dulu, makna lughah dulu. Daripada perkataan labisa, labsun. Maksud labisa ni maksudnya apa? Dia kelubung. Kan kita pakai baju, labisa thawbu kalau kita mengaji bahasa Arab. Seseorang tu memakai baju dan pakaian, kita panggil dia labisa, memakai atau telah memakai. Ataupun pakaian, kita panggil dia libasun wa libasut taqwa, pakaian taqwa dalam Quran. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut nisa'ukum harsul lakum. Bukan ayat tu. Apa ayat dia? Lupa dah. Tak apalah. Tapi nak sebut pakaian ni dia adalah libas daripada perkataan bahasa Arab. Kenapa diguna makna talbis? Talbis ni daripada labbasa yulabbisu talbisan. Dia tasydidkan ba, labbasa maksudnya apa? Iaitu dia menutup badan kita ni, umpama macam ni lah, badan kita ni hak di dalam ni orang tak nampak. Apa yang dalam kita, kurap, panau, apa-apa lah kat belakang ni, parut, semua kat belakang ni tak nampak, ditutup dengan pakaian. Buruk yang tak elok tu ditutup dengan pakaian. Itu makna labsun. Jadi nak diumpamakan tipu daya iblis itu macam pakaian tu lah. Iaitu iblis ni perangai dia bukanlah dia suruh kita direct buat jahat. Itu kita tahu jahat. Dia tak suruh kita direct sembah berhala, tak. Dia tak suruh kita direct suruh syirikkan Allah, tak. Ataupun dalam bab maksiat dia tak kata direct jangan sembahyang, tak. Dia suruh sembahyang. Itu belitan tipu daya iblis. Ni cerdiknya dia. Ya, dalam kebanyakan fitnah, helah dia, perancangan dia dalam menyesatkan anak Adam ni, dia bermula dengan suruh dulu buat benda baik. Tapi suruh tu ada makna, suruh tu ada sebab. Dia sebalik daripada luaran nampak macam cantik, tapi di belakangnya adalah satu bala dan juga bencana yang kita tak perasan. Kalau kita tak pandai, kita tak cerdik, kita tak belajar ilmu ni, dipanggil madakhilus syaitan. Kata Syekh Said Hawa dalam kitab dia Al-Asas, dia kata apa dalam kitab dia? Dia sebut inna fiqha madakhili syaitan, sesungguhnya mempelajari, kata Said Hawa, mempelajari fiqh. Ni ilmu fiqh ni, fiqh kita dah belajar ni. Nama fiqh kita ni fiqhu madakhilu syaitan. Fiqh macam mana nak faham tipu daya dia, belitan dia. Nampak tak? Itu maksud talbis. Tipu daya ni maksudnya apa? Luaran nampak baik, tapi dalaman di sebaliknya ada unsur yang tak elok. Jadi dia kata belajar tentang cara, teknik nak tahu tipu daya syaitan ini alal anfusi, ke atas setiap nyawa dan manusia, setiap diri kita ni, min a'zami anwa'il fiqhi, di antara pengajian ilmu yang paling besar, paling penting sekali dalam pengajian ilmu fiqh.
Ilmu fiqh pun ada belajar bab syaitan. Ada. Ni kita duk mengaji ni. Kita panggil ilmu fiqh madakhilus syaitan. Fiqh madakhil syaitan. Fiqh dalam mengetahui tempat masuk syaitan. Helah dia, perancangan dia, taktik dia. Macam mana kita nak tahu? Kita pun tak pernah jumpa syaitan, tak pernah kenal dia, melalui daripada hadis dan dalil dan pengalaman tajribah ulama-ulama terhadap syaitan dan iblis ni. Melalui tajribah ni paling penting sekali. Selain pada Quran, dia sebut dalam Quran tentang perangai syaitan, tipu daya dia, ada sebut dalam Quran. Satu mungkin kita jumpa akan datang, dia akan cerita semua. Yang kedua, daripada hadis Nabi pun ada sebut. Tetapi yang tu mungkin tak banyak. Yang banyak apa? Tajribah. Tajribah ni apa? Tajribah ni adalah salah satu pengalaman seseorang yang saleh, yang baik, yang ulama terhadap tipu daya syaitan dan iblis. Saya bagi contoh satu dua. Nak kata tajribah tu, ni contoh daripada zaman salaf. Zaman salaf maksud saya adalah zaman seperti zaman Imam Syafi'i dan sebagainya. Itu zaman salaf. Salah seorang ulama, namanya, saya pernah cerita dalam kuliah, tapi saya ulang nak sebut tentang tipu daya dia. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dia ulama as-salaf yang terkenal. Pernah satu hari, sewaktu dia nak datang nazak roh ataupun tengah nazak sakit tu, tiba-tiba anak murid yang ada waktu tu nampak dia macam tengah nazak dan tak sedarkan diri, hampir tak sedarkan diri. Lalu anak murid ni talqinkan kalimah syahadah di telinga dia. Talqin ni bukan talqin takubuk tu, jangan salah faham. Talqin dalam bahasa Arab maksudnya membisikkan, menyampaikan, tu talqin. Talqin ni pihabak cerita, tu talqin. Ya, maksudnya kita tolong baca, suruh dia ulang, itu talqin. Faham tak ni? Macam saya suruh tuan-tuan baca, saya baca, tuan-tuan ulang apa saya baca, tu talqin nama dia. Tu namanya talqin. Jangan kita faham tak apa talqin tu. Talqin tak takubuk. Ya, makna lurah talqin, laqana yulqinu talqinan, maksud dia adalah seseorang yang membaca, orang tu kena ulang. Itu namanya talqin, istilah makna lurah. Jadi dia talqinkan kat telinga Imam Ahmad bin Hanbal ni syahadah, kalimah syahadah. Nak meninggal. Itulah sebaik-baik kalimah pun nak meninggal. Lalu anak murid kata, tuan guru, la ilaha, ikut kami ya tuan guru, la ilaha illallah. Dia pun ulang lah. Kali yang ketiga diulang, tiba-tiba Imam Ahmad bin Hanbal dia menjerit, dia jawab, dia kata laisa ba'd, belum lagi dia kata. Dia menjerit, dia kata belum lagi. Anak murid ni suspend lah. Takkan tok guru mati sul khatimah kot. Imam Ahmad bin Hanbal sahibul mazhab, pemilik bagi mazhab, anak murid kepada Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, orang yang hebat. Takkanlah mati dalam sul khatimah, mengucap pun tak boleh. Apa cer ni, mengucap tak boleh. Patutnya tok guru ni paling mudah dalam mengucap. Dia kata tiba-tiba disebut laisa ba'd, belum lagi dia kata. Tak lama lepas tu dia sedar dan dia tengok anak murid dia, buka mata, dia tengok anak murid dia. Dia kata, oh, hampa ada lah, macam tu lah lebih kurang, hampa ada lah di klinik aku tadi. Dia kata, ada. Kami, tok guru, kami tanya, kami minta tok guru mengucap kalimah syahadah. Tok guru dengar tak? Dengar, dia kata. Habis tu kenapa tok guru tak jawab, tak ikut kalimah syahadah kami, la ilaha illallah tu? Dia kata, aku bukan kata ke hampa tadi. Yang aku kata tadi bukan pada hampa, bukan. Habis tu aku kata tadi pada syaitan. Maksudnya sewaktu roh dia nak keluar, saat itu datang syaitan kepada dia nak rosakkan dia. Syaitan ni buat apa waktu dekat kematian Imam Ahmad bin Hanbal? Syaitan ni datang kat dia waktu dia nak roh dia nazak, waktu tengah nazak tu, sambil gigitkan jari, syaitan gigitkan jari dia, kuku dia ni di depan Imam Ahmad bin Hanbal. Dia buat macam ni, gigit. Bila dia gigit, dia kata apa?
Dia kata, ya Ahmad, ya Aba Abdillah, qad aflata minni. Dia kata, wahai Abu Abdillah, Ahmad bin Hanbal lah maksudnya, wahai Aba Abdillah, kamu ni dah dekat nazak nak mati dah. Engkau dah terlepas dah daripada gangguan aku selama ni. Aku dah gagal nak sesatkan kamu, gagal nak rosakkan kamu, gagal nak rosakkan iman kamu, gagal semuanya. Hari ni aku gigit jari lah, aku tengok kamu mati dalam keadaan husnul khatimah dengan anak murid yang ramai ni yang mengucapkan kalimah syahadah. Dia sambil dia menangis, sambil digigit jari dia, syaitan ni. Tuan-tuan nampak ada benda yang tak kena tak? Ada benda tak kena? Tak nampak kan? Nampak tak ada benda tak kena? Tuan-tuan kalau belajar ilmu fiqh madakhili syaitan, ilmu kefahaman macam mana tipu daya syaitan, tuan-tuan boleh faham dah yang dibuat itu adalah tipu daya yang sebenar. Dibuat apa? Tuan-tuan tak faham kan? Kemudian bila dia kata macam tu, Imam Ahmad bin Hanbal pun jawab, laisa ba', belum lagi, dia kata, belum lagi. Kamu jangan main-main dengan aku, kamu belum lagi. Maksud belum lagi ni maksudnya belum selesai lagi, tak habis lagi kamu punya usaha nak sesatkan aku. Sekarang yang kamu sebut ni pun kamu tengah sesatkan aku. Tak mana pula sesat? Tak perhati tengok, tak mana sesat? Ada nampak? Dia kata hang dah terlepas pada aku dah tu ya. Tak mana yang tak kena? Salah tak mana? Habaq mai. Kalau kena tuan-tuan tak tahu jadi apa. Rupa-rupanya syaitan ini dia cerdik. Dia buat macam tu kerana supaya dia nak buatkan Imam Ahmad bin Hanbal waktu saat dia mati, dia nak buatkan Imam Ahmad bin Hanbal ni rasa ujub dengan diri dia, dengan amalan dia. Tu dia. Tuan-tuan, kalau syaitan kata macam tu, tuan-tuan rasa ujub tak? Automatik rasa ujub. Sebab apa? Sebab tuan-tuan rasa diri tuan-tuan hebat. Ni syaitan ni pun menangis. Sebab apa? Sebab dia takutkan aku. Dia tak pernah ganggu aku, dia tak berani, dia tak percaya betapa hebatnya aku ni. Tuan-tuan, ini namanya ujub. Tahu kesan ujub apa? Dalam hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Salasun muhlikat. Ada 3 benda yang boleh menghancurkan, membakar pahala amalan. Licin-licau pahala amalan. Habis benda yang tuan-tuan buat antara 3 ni, kalau tuan-tuan buat, dia padam, terbakar hangus semua amalan. Apa dia? Pertama, syuhun muta', kedekut ataupun kedekut yang kita duk ikut sangat. Kedekut yang kita duk taat. Perasaan kedekut ni, tak nak bagi duit, kedekut, pahala amalan padam. Muhlikat sini ada makna yang pertama, bukan pahala amalan, maksud menghancurkan orang kedekut tu. Yang dia kedekut tu akan makan dia, harta tu akan bertukar untuk seksa dia balik. Itu muhlikat. Yang kedua, saya tak mau syarah satu-satu ni sebab nak sebut nombor 3 je. Wahawa muttaba', hawa nafsu yang diikutkan sangat. Ikut hawa nafsu ini juga memusnahkan diri tuan-tuan dan amalan. Yang ketiga, kata Nabi, wa i'jabul mar'i bi nafsihi, rasa ujub seseorang itu pada diri dan amalan dia. Makna kata para ulama, kalaulah waktu dia kata macam tu, hang dah terlepas daripada aku wahai Ahmad, hang dah selamat daripada ujian aku wahai Ahmad. Waktu tu kita rasa ujub dengan amalan kita yang dulu-dulu, yang lepas-lepas, maka automatik terbakar semua amalan tu, hangus dan Allah tak kira. Dan di saat itu kalau mati tuan-tuan dalam keadaan terhapus semua amalan. Tuan-tuan nampak tak mana dia punya halus, dia punya tipu daya dia. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau tuan-tuan mati, saat mati macam mana? Semua akan jumpa belaka syaitan saat mati. Betul tak betul? Tak percaya, mati dulu tengok. Akan jumpa semua. Akan jumpa syaitan akan waktu mati. Kadang-kadang dia main berupa dalam bentuk mak kita, dia main berupa dalam bentuk macam-macam. Itu perangai dia. Itu contoh satu. Saya bagi contoh nombor 2. Contoh nombor 2 ni, yang ni contoh yang penting. Tipu daya dia. Tipu daya apa? Syaitan. Satu hari, ini kisah seorang ulama wali Allah yang terkenal. Kalau biasa tuan-tuan di pondok-pondok dah dengar nama dia ni,
ahli-ahli tasawuf, ahli sufi selalu duduk dengar nama imam ini, iaitu al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, seorang wali Allah yang meninggal di kota Kufah di Iraq. Makamnya ada di sana. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kisah ni bukan saya reka, kisah ni dikisahkan juga oleh ramai ulama, banyak kitab, termasuk Al-Imam Ibn Taymiyah dalam Majmu'ah Fatawa Ibn Taymiyah. Dia cerita kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Kisah dia macam ni. Ni kisah ni saya ambil versi guru saya lah. Guru saya nama Syekh Ahmad Salahuddin Al-Hajin. Dalam kuliah dia cerita. Dia cerita pasal bahayanya kalau kita sampai mengaji ilmu tasawuf, sampailah satu tahap. Ni kata tipu daya syaitan ni. Ada orang belajar ilmu tasawuf, dia kata bila dah tinggi makrifat, bila dah bertambah makrifat, bila dah sempurna iktimal al-ma'rifah, sempurna makrifat tu, maka gugurlah perintah taklif syarak. Sembahyang, puasa, haji, zakat tu tak payah dah, tinggal. Sebab memadai dengan makrifah tu pun dah tinggi dah. Maksud tak payah sembahyang, tak payah apa. Lalu tu yang datang cerita ni, datang cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah didatangi oleh seseorang. Dia duduk dalam rumah, kisahnya dia duduk dalam rumah, dia tengah munajat sembahyang kepada Allah, solat apa semua ni. Dia tak malam sembahyang sunat, qiyamul lail ni tak pernah, tahajud ni tak pernah tinggal. Tiba-tiba dalam keadaan kegelapan rumah tu kan, dia gelap, solat waktu malam gelap. Tiba-tiba rumah dia tu bercahaya. Tiba-tiba datang cahaya yang terang. Cahaya satu rumah macam ni lah, terang menderang. Tadi hitam, tadi gelap, cerah. Bila cerah, tiba-tiba keluar satu suara, tapi tak tahu kat mana suara tu. Ada dah kat keliling ni, tapi tak tahu suara tu daripada mana. Dengar suara je, tak nampak lah susuk tubuh ke apa ke, tak nampak, dengar suara je. Dia kata, ya Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, ana rabbuk, aku ni Tuhan kamu ni. Datang aku ni, dia mengaku dia Tuhan. Ana rabbuk, aku ni Tuhan kamu ni, wahai Abdul Qadir. Dia kata, Abdul Qadir Jilani pun jawablah dalam keadaan husnuzan, labbaika ya rabbi wa sa'daik. Dia kata, wahai Tuhan, ya aku sahut seruan kamu wahai Tuhan. Ada apa ya Allah? Dengar suara tu. Dia tak tahu siapa yang punya suara. Tapi dia mula-mula dia pegang dulu kata tu Tuhan ya. Dia kata, aku ni datang pada kamu ni. Kenapa wahai Tuhan? Hari ni waqad balaghta manzilatan la yablughu ahadun minan nas. Kamu ni hari ni dah sampai satu kedudukan martabat yang orang lain tak pernah capai martabat ni. Dia punya pandai ada goreng tu. Dia pandai ada goreng tu kan. Ni ada lagi di sesak ni, tipu daya iblis belakang ni. Balaghta manzilan la yablughu ahadun minan nas. Tak ada siapa yang boleh capai macam kamu wahai Abdul Qadir. Wal'an, hari ni, sekarang ni lah ni, aku datang dia pernah habaq berita gembira, busyra. Apa dia? Wa inni asqattu jami'a takalifakal yawm. Hari ni aku isytiharkan semua yang kewajipan, perintah, tegahan daripada Allah yang Allah suruh hang buat, suruh hang tinggal, semua tu hang tak payah ikut dah, hang buat dia ikut suka pun. Dia punya tu suara, dia kata macam tu. Semua yang hang buat ni, semua syariat ke apa ke tak payah buat dah. Sembahyang tak payah buat apa, benar-benar sembahyang. Hang dah sampai martabat tinggi dah, tak turun dah martabat tu. Nanti kat akhirat di syurga lah confirm. Sembahyang tak payah, ni tak payah, tu tak payah. Aku izinkan. Aku Tuhan, tak apa. Tuan-tuan muslimin Allah. Dia bila sampai tang sini, Imam Al-Qadir Jilani, dia baru dapat detect. Rupa-rupanya suara itu adalah bukan daripada Allah, mustahil. Rupanya itu daripada iblis dan syaitan. Last sekali bila dia dengar tang mana, tak payah sembahyang, puasa, haji, zakat, tang situ tak kena.
Mula-mula ni nampak macam nak percaya dah. Bila sampai tang ujung tak betul dah. Nampak tak? Kalau tuan-tuan kata, kalau macam tu saya pun tak percaya Ustaz. Ya ke? Tuan-tuan ni pun antara yang biasa kena scam ni. Percaya juga. Faham tak ni? Kan? Ni scam dalam tasawuf. Kan? Hak scam kat luar melama lagi. Pegawai bank pun kena scam, tak pergi bala. Dia pegawai bank kena scam ratus ribu. La haula wala quwwata illa billah. Dia pegawai scam. Kan? Dia sebut dalam data statistik orang yang banyak kena scam ni banyak, minta maaf no, cikgu banyak kena scam balik awal. Dalam keadaan tuan-tuan, dia sedar tak? Dia rasa macam percaya tak? Walaupun benda tu macam bohong, nipu. Tuan-tuan tengok kat Telegram tu ada tempat lubuk scam. Orang boleh hack, orang boleh apa semua. Banyak tuan-tuan pun kena, saya tahu. Tuan-tuan pun kena. Dia hack tuan-tuan punya Telegram. Kemudian dia kata dibagi link, dia kata tahniah anda mendapat apa? Bantuan berim lah apa semua bala tak tahulah, bonus apa semua. Tekan link di bawah. Tekan link, ada seorang tu hilang 10,000. Tekan link, dalam akaun bank hilang 10,000. Tapi tuan-tuan dah baca, tak percaya tapi gatal nak tekan. Nampak tak? Saya rasa apa? Saya rasa macam inilah juga kepada orang-orang yang sesat, yang disesatkan oleh syaitan. Dia dah tahu tak betul tapi dia ikut juga. Dah tahu dah salah tapi percaya juga. Gatal bertekan. Tu pasal apa? Delete je lah. Dah tekan, nasib lah. Tuan-tuan sendiri nak tekan. Dah, bukan Pak Ustaz tekan tu kok betul. Mana ada betul? Takkan tiba-tiba orang nak bagi duit free 500. Tuan-tuan fikir dengan akal lah. Kan? Bila dia tengok dalam masuk dalam guru ni pelaburan saham amanah, amanah macam berpaksikan syariah, begitulah. Ada, saya duk tengok semua ni. Saya baca ya, saya tak percaya sebab ada binting lah, tak apa. Kan? Bila percaya duk tengok daripada masuk tu. Hak ya duk balas dia tunjuk gambar pula kan. Betul lah guru. Dia tunjuk gambar, dia kata terima kasih tuan, saya baru buat keluar duit, withdraw duit daripada bank, tebal gitu duitnya. Semua hak dalam tu tuan-tuan, geng-geng dia belakang. Semua akaun dalam tu, semua akaun hack. Dia kata dah berjaya, lepas sejam dapat keuntungan. Lepas sejam dapat untung, lega apa? Betul, lega apa? Lepas sejam dapat untung. Orang tunggu setahun paling kurang baru dapat untung. Dia tunggu sejam dapat untung 50,000. Tuan-tuan, macam betul you know. Ada habis percaya, ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Faham tak ni? Jadi saya nak sebut ni apa? Kalau itu pun ada orang percaya, kalau syaitan ni lagi senang dipercayai. Sebab dia punya apa? Scam dia lagi halus daripada manusia. Kalau tuan-tuan boleh berjaya lepas daripada scam syaitan, tuan-tuan berjaya juga daripada scam manusia. InsyaAllah selamatlah. Sebab syaitan ni halus lagi. Bila dia kata apa? Tak bayar sembahyang, dah gugur semua kewajipan. Waktu tu dia kata apa? Ikhsa alaika ya syaitan, tutup mulut kamu wahai syaitan. Abdul Qadir Jilani tadi bila dia dengar kata tak bayar sembahyang apa semua, dia baru sedar, dia baru detect nak kata wali Allah. Dia tahu, dia kata tutup mulut kamu wahai syaitan, aku tahu kau bukan Tuhan, kau syaitan. Tiba-tiba bilik tadi yang tengah cerah tadi gelap gelita dan bunyi suara tadi asalnya kata guru saya suara lunak, cakap elok, lembut. Kan orang scam kan mula-mula cakap lembut, lepas tu dia scam kita. Nampak tak? Pijak semut tak mati. Jadi dia cakap lembut. Bila dia tahu gitu syaitan, bila dia marah, kamu syaitan aku tahu, kamu bukan Tuhan, maka berubah suara dia dan bilik tu bertukar jadi gelap. Dia kata apa? Wahai Abdul Qadir, kamu ni kira hebat, boleh kenal aku. Dia kata macam tu. Pertama dia kata kamu ni hebat, boleh kenal aku. Kedua, kamu berjaya daripada gangguan dan belitan tipu daya aku. Aku ingatkan hang nak percaya. Jadi lepas ni hang tak semayang dah, hang tak puasa dah, kira aku berjaya lah sesatkan hang dan matikan kamu daripada buat amal ibadat pada Allah. Tu tujuannya, tujuan supaya kita mati tinggalkan ibadat. Tu yang pertama. Yang ketiga, wahai Abdul Qadir, kamu hebat juga. Sebab sebelum ni
aku dah sesatkan orang yang macam kamu ni juga, ulama macam kamu ni juga, 70 orang. Dia habaq. Dia kata aku sesat cara macam ni lah. Aku ganggu orang tu, aku mengaku Tuhan, aku kata jangan semayang dah. Dia tinggal semayang sungguh, dia percaya aku ni Tuhan. Aku seronok. Akhirnya 70 orang jadi mangsa aku. Kamu orang ke-71, aku gagal. Nampak tak? Kemudian gelap tadi hilang, sorak tadi pun hilang. Saya nak cerita ni apa? Nak cerita ini beberapa babak kisah berkenaan tentang tipu daya. Baik, kita tengok dalam kitab kita, dia kata apa? Berkata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullah, At-talbisu izharul batil fi suratil haq, wal ghururu naw'u jahlin yujibu i'tiqad al-fasidi sahihan wal radi'u jayyidan wa sababuhu wujudu syubhatin awjaba dhalika wa innama yadkhulu iblisu 'ala an-nas biqadari ma yumkinuhu wa yazidu tamakkunuhu minhum wa yaqillu 'ala miqdari yaqadhatihim wa ghaflatihim wa jahlihim wa ilmihim. Imam Ibn Jauzi dia kata apa? Talbis maksudnya menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Talbis maksudnya menampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Macam mana tu? Nampak luar elok tapi batinnya tak elok. Nampak luar betul. Tadi saya dah bagi contoh dah tadi. Bagi contoh dulu senang tuan faham. Daripada kita bagi baru contoh kemudian dia ada macam-macam kaedah ni. Saya bagi contoh tadi tuan-tuan dah faham dengan jelas. Dia nampakkan kebatilan dalam rupa kebenaran. Macam ni lah contoh. Contoh misal, kalau kita mengaji bab Allahumma salli ala Muhammad, yang ni saya bagi contoh kemudian. Bagi contoh lain dulu. Contohnya adalah kita ni ada tinggalkan semayang. Tinggalkan semayang. Satu semayang fardu, satu semayang sunat. Yang kita tinggal ni semayang fardu lah banyak. Hak semayang sunat kita tinggal tak apa, tu tak payah qada pun tak apa. Yang kena qada ni semayang fardu. Saya bagi contoh. Lalu syaitan ni dia akan bisik kat kita. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dia kata di antara bentuk ghurur minasyaitan, tipu daya syaitan adalah seseorang ni, saya tahu tuan-tuan pun biasa, mungkin kebanyakan tuan-tuan ada pernah tinggal kat semayang dulu. Tuan-tuan kena dengar ni. Jadi di antara bentuk tipu daya syaitan adalah dia suruh kita banyakkan buat solat sunat. Itu perangai dia, supaya kita tak perlu qada yang wajib. Ini perangkap dia. Nampak kan? Yang disuruh tu apa? Sembahyang sunat. Baik ke tak baik? Baik. Tapi dia suruh lengah-lengah kan? Tak apalah, sembahyang sunat, qada tu bila lepas lah, kemudian tak apa kan? Maka bila tuan-tuan rajin buat solat sunat, sembahyang tuan-tuan yang qada tu tak buat dah, tak qada dah, malah. Tuan-tuan percaya tak cakap saya? Dan tuan-tuan tahukan diri tuan-tuan, mana lagi berat, buat sembahyang sunat ke sembahyang qada? Habaq jujur dengan saya. Tuan-tuan paling berat qada ke sembahyang sunat? Habaq kata saya. Qada. Berasa berat tu pertama pada diri, kedua daripada apa? Syaitan. Paling berat bila nak qada, bukan sembahyang sunat. Itu sebab bila dia qada, dia delay. Kejap lagi lah, esok lah, kemudian lah. Betul tak betul? Ya. Itu belitan tipu daya syaitan yang kita tak sedar. Sedangkan faktanya dalam mazhab Syafi'i, saya sebut ni mazhab Syafi'i, saya tak cerita mazhab lain. Tuan-tuan pun Syafi'i semua kan? Wajib sembahyang qada dan diharamkan, tak boleh, haram, walaupun sah, tak dapat pahala pun, sebarang sembahyang sunat selagi mana sembahyang fardu tidak diqadakan. Ini mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj. Dia kata apa? Wa yajibu istighraqu waqtihi
liqada'is salah, wajib dia memenuhi semua waktunya hanya untuk qada' saja. Kalau ada sembahyang sunat yang lain, tangguhkan sebentar selama sembahyang tu belum dihabis diqada'kan. Tak boleh. Maksudnya dia suruh tuan-tuan buat pulung, buat benda sunat, pulung buat. Bila pulung dok buat tu, dia tak tahu, kita tak tahu yang kita dah buat tu haram. Dah lah haram sebab tak qada' yang fardu ni. Yang kedua pula pahala apa pun tak. Tuan-tuan dengar ni macam kasar, macam kerah, tapi memang kena kerah. Sebab apa? Sebab sembahyang, kata Imam Ghazali, dia bagi perumpamaan yang cukup puas hati. Dia kata apa? Sembahyang fardu tu modal tuan-tuan ke akhirat. Modal. Maksudnya ada modal, lepaslah pada api neraka. Tetapi sembahyang sunat tu adalah untung. Mana tuan-tuan nak dapat untung kalau modal pun tak ada? Saya nak tanya, kalau tuan-tuan tinggalkan solat sunat seumur hidup, tak pernah buat sembahyang sunat seumur hidup, tuan-tuan masuk neraka tak kerana tak sembahyang sunat? Masuk tak neraka kerana tak sembahyang sunat? Ada sebut Al-Quran sebut siapa tak sembahyang sunat masuk neraka? Tidak. Tapi sembahyang fardu tuan-tuan tinggal sekali, satu waktu saja, maka tuan-tuan dimasukkan dalam api neraka 500 tahun. Tuan-tuan nak yang mana? Dalam otak kita kata, ustaz tak puas ya ustaz, rugilah pula. Rasa rugi pula tak sembahyang sunat. Dia rasa lebih rugi tak sembahyang sunat daripada qada' sembahyang. Ini silap besar. Ini silap besar bagi orang yang terpedaya dengan syaitan. Nampak macam payah nak terima kan? Sebab payah nak terima, sebab itu sudah ditanam dalam hati kita sejak lama. Saya bukan tak bagi tuan-tuan sembahyang sunat, bukan, salah. Tapi kita kena tahu keutamaan beza fardu dengan sunat. Kalau tuan-tuan misal kata Imam Ibn Hajar, kita dah qada, takdir Allah cabut nyawa meninggal, tak sempat habis qada semua. Faham tak ni? Tak sempat habis qadakan semua. Hal kita sembahyang duk tinggal zaman muda-muda dulu. Faham? Maka setidak-tidaknya Allah Ta'ala tengok usaha dan juga himmah kita. Istilah bahasa Arab himmah, kita punya usaha, semangat kita nak qada. Maka bagi yang lain yang tak sempat diqadakan, Allah Ta'ala kata tak apa, itu dosa antara aku dengan kamu, aku maafkan. Itu kalau tuan-tuan ada himmah. Ni tak duk tangguh. Lah kali mati, ya Allah tak sempat hari tu nak qada. Bukan tak sempat, masa yang hang sempat hang tak qada. Agak-agak aku nak maaf dah, sorry ya, memang tak lah. Dalam Quran sebut masalakakum fi saqar. Allah sebut apa yang menyebabkan kamu masuk ke neraka saqar ni. Qalu lam naku minal musallin. Depa jawab, kami ni dulu bukan orang yang sembahyang. Jawab dah dalam tu, dalam Quran. Tuan-tuan jawab apa? Setidak-tidaknya sembahyang. Ada orang ni pun bisikan syaitan juga, balik daripada Mekah naik kapal terbang. Saya abang dah, saya kata kita nak jamak takhir dekat Abu Dhabi sebab transit di Abu Dhabi. Kita kami bertolak daripada Mekah waktu maghrib di Jeddah. Jadi nak solat waktu azan maghrib tu kita tengah boarding, takkan nak sembahyang kat situ, mana dah nak boarding masuk dalam pesawat dah. Jadi dalam Islam ni ada kemudahan, kita boleh jamak takhir. Settle lah jamak takhir maghrib pada waktu isyak. Nanti kita solat maghrib waktu isyak nanti di mana? Di Abu Dhabi. Tu untung kalau kita naik flight transit ni, kita boleh jaga sembahyang kita jamak takhir. Sebab saya banyak kali ulang dah di mana-mana tempat pengajian bab sembahyang, saya kata kerana kenapa tak boleh sembahyang atas kapal terbang? Ada orang tanya, selalu orang tanya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sembahyang di atas kapal terbang dalam mazhab kita Syafi'i tidak sah. Tidak sah. Walaupun lengkap wudu, menghadap kiblat, berdiri, rukuk, sujud, seperti mana kita naik flight Saudi Airlines, di belakangnya ada surau kecil ya. Kita boleh pergi ke belakang, ambil wudu ke apa ke, sembahyang, ada ruang kat situ sembahyang, diri ada ruang. Apatah lagi kata ulama, apatah lagi kalau kita sembahyang tu pula kiblat tak menghadap, wudu tak ambil, duduk pula atas kursi, sembahyang menghadap pula ke depan, menghadap pilot,
lagilah kena qada. Jadi dalam atas kapal terbang tidak ada semayang yang sah. Semuanya semayang di atas kapal terbang kita buat itu atas jalan, atas bentuk semayang dihormatil waqti, menghormati waktu sahaja. Itu sahaja. Apa punca tak sah? Puncanya adalah dalam mazhab Syafi'i, syarat sah semayang mesti kita berdiri dan kaki kita berpijak di bumi atau di tanah ni, tanah bumi ni, atau yang bersambung dengannya. Bersambung dengannya dengan makna kata, kalaulah contoh tuan-tuan naik KLCC, KL Tower, tuan-tuan naik sampai ke puncak atas tu kan, yang sekarang ni pula ada hak baru lagi tinggi, duk tengok apa dia tu. Saya baru jakun juga, lama tak pergi Kuala Lumpur. Apa tu satu lagi tu? Merdeka Tower. Tu. Tak tahu sejak bila buat. Tengok-tengok tiba ada je. Dahsyat kau no. Kan, tapi katanya lama dah kau buat dah. Tak apalah. Merdeka Tower ke, naik sampai ke atas ke puncak. Tuan-tuan naik, tuan-tuan sembahyang. Sah. Sebab apa? Sebab bersambung dengan bumi. Adapun kapal terbang, dia tergantung di udara. Kaki tuan-tuan tak berpijak dengan bumi. Maka di situ syarat sah qiyam, syarat sah berdiri tidak wujud. Tak ada. Tuan-tuan tak pijak dengan bumi, kat udara. Ini nas dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ini juga pendapat Darul Ifta' Misriyah, Mesir. Ada sebuah kitab dikarang oleh Mufti Syafi'iyah di Mekah. Mufti Syafi'i di Mekah, guru kepada Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, namanya Syekh Ismail Uthman Zin Al-Makki Al-Syafi'i. Dia sebuah dalam satu risalah bahasa Arab lah. Saya simpan risalah tu, dah habis baca dah semua. Dia memang buat kajian pun, jumpa risalah tu sebut. Nama kitab tu I'lamu Az-Zumrati Sayyarah fi hukmi salati ala tayyarah, ala ta'irah. Kitab ni berkenaan hukum semayang atas kapal terbang. Dia cerita. Lalu dibuat kesimpulan, lah kali dia pun berpandangan begitu. Ulama Syafi'i semualah, dia Syafi'i, Mufti Syafi'i, berpendapat tidak sah semayang di atas kapal terbang. Ini mazhab kita Syafi'i. Ya. Dia kata ada dua keadaan disebut. Pertama, kalau berdiri betul, boleh rukuk, sujud, i'tidal macam biasa, kan? Boleh menghadap kiblat, ada wuduk. Di sini dia kata dalam mazhab Syafi'i fihi khilaf, ada khilaf. Tetapi muhtamadnya tak sah juga. Tetapi kalau dia kata solat atas kursi, duduk pula, rukuk sujud pun isyarat dia atas kursi, tak menghadap pun kiblat pun, maka adapun hal semayang orang ni fala khilafa fihi bainal ulama asy-syafi'iyah. Tidak ada khilaf ulama Syafi'iyah kata tak sah. Tak sah. Sebab apa? Sebab banyak benda yang tak lengkap. Kalau tadi takat tak berpijak ke bumi je, yang ni dah duduk pula apa semua kan, banyak benda tak lengkap, tak menghadap kiblat pula lagi. Maka wajib dia kena qada di tempat dia bila dah landing. Isunya bukan atas kapal terbang, isunya kalau kapal terbang tu landing, kita semayang atas kapal terbang, waktu dah sampai ke airport, landing di bawah, boleh lah. Itu sebab ada hari tu saya balik, bila sampai ke Malaysia, waktu tu tak silap saya masuk waktu asar, sampai landing waktu asar pukul 5.30. Waktu tu kena test, swab test apa semua lagi, balik daripada Mekah baru yang lepas, saya tak ingat bulan berapa, kena swab test apa semua, kena check apa semua, baru lepas apa semua. Pakai gelang, bukan gelang, jam, tahu jam ada sini, biasa pakai jam. Ada siapa? Tak biasa no. Pakai jam tu. Jam tu pula datang malam tu punya ketek, lampu tu dilap, tak pening malam. Mana boleh nak tidur ya? Dia lagi besar pada jam kita tu. Jam tu tak ada buka tu. Dah macam duduk dalam penjara lah, macam perol. Tak boleh pergi mana. Jadi masa nak turun tu kita tahu proses 5.30 tu sampai dekat maghrib, tak tahu berapa lama. Duk beratur, ada flight lain pula turun landing. Maka sebelum keluar, saya pergi ke belakang, saya semayang lah di belakang. Ada orang tanya, boleh pula semayang belakang atas kapal terbang Ustaz? Lah, kapal terbang dah landing, dia punya tayar tu dah sampai ke bumi, bolehlah semayang. Isu dia bukan atas kapal terbang, isunya di
terbang di udara, tak sah. Jadi kalau kita nak jamak qasar ke apa semua, tak boleh ada kapal terbang. Yang ada solat hurma waktu je. Jadi nak jamak qasar mestilah dah landing di airport, sama ada sebelum berangkat atau dah turun. Faham tak? Jadi itu yang saya sebut ni, selalu saya sebut kat jemaah, kalau kita naik, kita transit, saya kata kita tak perlu semayang atas kapal terbang. Dia kata tak semayang maghrib atas kapal terbang. Saya kata tak payah, rugi. Berapa semayang maghrib atas kapal terbang? Tak sah, sebab di udara. Jadi kita turunlah dekat sana, semayang di sana. Puak-puak ni kata nak semayang atas kapal terbang, bila landing semayang pun tak. Tu nama tak setan nama itu. Nampak? Dia kata tak apa lah Ustaz Bono, saya kain tak apa nak bersih lah Ustaz. Dia kata tadi ingat nak semayang atas kapal terbang, Ustaz kata tak sah. Ustaz suruh jamak takhir juga, tak semayang pun balik Malaysia, qadha lah. Iyalah tu. Tu syaitan lah bisik kat telinga tu, balik rumah qadha. Kalau tak sempat qadha macam mana? Tinggal semayang, hormat waktu pun tak buat, jamak takhir pun tak buat, sedangkan boleh buat. Alasan seluar kotak ke najis, saya kata pertama kena define dulu kotak ke najis. Bahasa Inggeris pula dah kan? Kena cerita dulu, terangkan dulu kotak ke najis. Tak semua kotak tu najis, betul tak? Tai hidung tuan-tuan, kotak ke najis? Dia kotak najis tak? Kalau najis tak ada semayang lagi tak? Dia beringu keluar, batal semayang. Betul tak? Tak. Ada benda yang jijik pada pandangan kita bukan najis. Jadi yang seluar tu najis apa? Kena apa? Kena pasir ke, kena tanah ke, kita panggil kotor. Tapi tak najis, boleh semayang dengan sebab tu. Kena cerita betul-betul. Dah tahu, katalah najis betul, boleh tak cuci di tandas? Boleh lah cuci, basah-basah pun tak apalah cuci, hilangkan najis tu. Ada air apa semua, pakailah balik. Dah tak ada kain lain. Kalau tak ada juga, tak boleh nak cuci juga, payah. Maka boleh solat hormat waktu. Solat juga isyak dan maghrib tadi dengan hormat waktu. Supaya apa? Jangan terkeluar waktu tak semayang langsung. Itu tujuan syaitan. Dia kata tak payahlah solat hormat waktu pun, kalau hang buat, syaitan kata nanti hang kena qadha balik, buat penat 2 kali semayang. Biar semayang kat rumah nanti. Yalah tu, sebelum sampai ke rumah tarik nyawa. Nak jawab apa dengan Allah? Tujuan solat hormat waktu adalah nak menjaga kita ni daripada tinggalkan semayang dalam waktu. Bila terkeluar waktu nanti, maka kita tak dianggap berdosa dah. Dan kalau kita andai kata tak sempat sampai ke rumah, kita meninggal dunia, maka kita tak dianggap meninggalkan semayang dengan sengaja. Jelas tuan-tuan? Jelas kan? Itu fungsi solat hormat waktu dalam mazhab Syafi'i. Jelas? Baik. Jadi nak kata bisikan syaitan ni, contoh hak tadi banyak, bisikan syaitan ni banyak hadut kat telinga kita ni, dia rasa benda tu betul tapi salah. Itu semua adalah bisikan daripada syaitan. Ni pun ada lagi rasa betul ke Ustaz Abang ni, nampak tak macam mana nak bagi hilang syaitan ni. Baik, dia akan tunjukkan satu kebatilan itu dalam rupa yang benar, yang betul. Selama dia sangka betul tapi tak betul. Maka ghurur, tengok dia sebut maka ghurur. Ghurur ni apa? Ghurur ni maksudnya tertipu, terpedaya. Ghurur itu seperti kejahilan yang menimbulkan keyakinan bahawa yang rosak itu lurus. Nampak? Dia akan buat yang rosak tu lurus, yang tak elok tu elok, dan hina itu bagus. Nampak tak? Dia akan buat macam tu, hina tu bagus. Sebabnya ialah rasa was-was. Dia punca dia dari sababuhu was-was, di main hati. Betul ke? Cakap betul ya. Contoh, dia akan main was-was. Was-was ni lah punca kita tak yakin dengan apa yang kita buat. Puncanya jahil, tak belajar. Kalau kita belajar, settle masalah. Tadi saya bang dia, saya tengok muka pun tahu, tak boleh semayang, tak terbang, tak sah no. Tengok muka pun tahu dah. Tengok selama ni macam boleh. Tu sebab kena belajar. Jangan mentam je. Taklah. Jangan mentam ya. Kalau ada yang kata boleh, sah. Ada. Kalau tuan nak ambil yang kata sah, ambil yang kata sah. Qaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Saya sebut tadi. Qaul yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Saya tak maksud dalam mazhab lain, Syafi'i lah. Dalam mazhab Syafi'i. Walaupun qaul dhaif, boleh beramal, boleh, nak amal boleh. Tapi saya bang tadi macam mana?
semayang berdiri, menghadap kiblat, rukuk sujud sempurna. Biasanya boleh buat kat mana? Biasanya kalau flight, kalau nak pergi Mekah ni, Saudi Airlines ni lah. Pengetahuan saya selama ni, kalau ada pun ruang di dalam kapal terbang kabin tu untuk semayang, dikhususkan buat surau, hanya Saudi Airlines saja. Kalau tuan-tuan naik tu, tuan-tuan buat macam sahabat tadi, tuan-tuan nak takdir pendapat kata boleh tu, sah, tak perlu qada, boleh. Itu sahaja yang boleh menyelamatkan tuan-tuan, walaupun dia qaul dhaif. Tapi kalau tuan-tuan selama ni ramai duk tanya, saya semayang tak kursi Ustaz, menghadap kiblat, hak ni tidak ada khilaf, sepakat ulama kamu kena qada balik. Dah duduk atas kursi, tak menghadap kiblat, apa lagi menghadap depan? Menghadap pilot tu kan kiblat, nampak tak? Menghadap ya, tak betul, salah ya, jelas ya. Baik, lalu dia kata sini, sebabnya ialah rasa waswas. Iblis menyusup ke dalam diri manusia bergantung kepada kadar yang mungkin. Bukan kadar yang mungkin, maksudnya apa? Dia masuk ke dalam hati manusia mengikut kadar kehebatan orang tu lah. Lagi dahsyat iman orang tu, lagi teruklah tipu daya dia. Itulah, dia bergantung pada tipu daya orang tu. Saya tadi nak cerita benda ni, saya cerita sikit. Dalam perubatan Islam, selalunya kena tipu daya iblis syaitan ni adalah melibatkan perawat-perawat. Itu sebab saya sebut yang lepas, saya pernah sebut, perawat ni banyak terkena tipu daya. Ada perawat, ada depa ni, perawat ni dia sebelum dia datang ke, contohnya Darul Syifa ke, Dr. Rundin, Darussalam, Dr. Ismail Kamus. Ni dua nama yang terkenal lah dalam perubatan Islam di Malaysia, yang memang establish dan memang diakui bertepatan dengan syarak dan hukum. Dua ni. Yang lain-lain saya tak kata tak ada. Tapi ada orang yang dia tak belajar ilmu ni, dia dah merawat dah. Dia belajar sehari, merawat esok. Ada jenis macam tu. Dia ingat senang-senang kot. Memang ni ingat senang-senang. Orang macam ni lah terkena tipu daya iblis. Bila dia dah merawat ikut cara dia, pernah dengar kan? Tengok cara, contoh dia tak baca apa, ada dia belajar mana tak tahu. Dia kata saya merawat itu senang je Ustaz, ruqyah tak payah hafal, ayat-ayat ruqyah ni tak payah hafal. Dalam otak saya kata, macam mana hang belajar perubatan Islam, ruqyah tak payah baca, hafal tak payah, baca pun tak payah, guna ada begitu kan? Contoh, saya pun tak kerti nak buat. Ni tak apalah. Orang jenis macam ni, dia main juga belajar kat Darussalam, kat Darul Syifa, dia main. Dia main tu bukan apa, nak celuk. Dia bukan nak belajar sangat, nak celuk. Dia nak habaq, saya Darul Syifa juga, Darussalam juga. Malu ke orang. Bila dia belajar cocok-cocok gitu, dia pun keluar. Bila dia keluar, dia buat cara lama dia. Bila dia buat cara, contoh Darussalam, Darul Syifa, baca ruqyah, ayat-ayat ruqyah, dia kata tak jadi pun. Tengok, syaitan ni, tuan-tuan, iblis ni, tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita baca ayat ruqyah, dia tak bagi respon. Dia tak bagi respon. Kita baca macam-macam, dia senyap, dia tahan tau, dia tahan. Tapi orang yang sakit tadi, bila balik rumah, dia habaq, dia kata saya muntah teruk Ustaz, muntah banyak, buka baldi, buka ni, muntah dalam tu. Maksudnya apa? Maksudnya ada, dia tak melawan, dia tak mengamuk, tapi dia bertahan. Lalu ramai orang bila dia masuk dalam perubatan Darussalam, Darul Syifa, kena hafal ayat, bila baca ayat tak jadi pun, dia kata tak jadi, dia salah. Memang ayat tu berkesan pada dia, memang dia sakit semua. Lah kali bila kita baca tak ada lah kot, tengok tak ada lah, lagi pun balik. Ada yang jenis nombor 2 pula, perawat ni, dia guna cara dia hak lama, bunyi tak payah baca apa-apa, tengok gitu, jangan aku sakit, penipu. Dia nak tipu kita, tak sakit mana pun, mana-mana pula syik sakit pula ni kaedah mana pula. Bila dia buat macam tu, dia nak tipu kawan tu, nak tipu daya orang perubat ni. Bila dia buat cara dia lama, jadi dia sakit lah, dia macam tu lah, dia mengamuk kau, tolonglah, takut lah, macam tu lah kan.
Nampak tak? Maka dalam timbul dalam hati dia, berubat dengan ayat Quran pun tak menjadi. Nampak? Berubat dengan ayat Quran pun tak jadi. Aku cara lama lah juga, dia telah terkena tipu daya iblis. Maka orang yang macam ni, dia tak belajar tipu daya iblis, dia sudah dicekup oleh iblis. Akhirnya kawan tu contoh dia kata, saya keluar, dia pun konon-konon keluar. Lah kali balik rumah, jin tu dah ada lagi tak keluar-keluar. Pasal apa? Pasal apa? Dia percaya dengan kata-kata jin iblis ni. Penipuan dia cukup banyak. Tuan-tuan jangan jauh percaya. Dalam apa jua, dalam SOP kita berubat, contoh, habis katalah kita berubat seorang tu, ada keluarga kiri kanan, kalau ada berlaku dialog antara kita dengan iblis, dengan jin tu ni, bila habis kita kena habaq. Tuan-tuan pun kena tahu ni. Semua tuan-tuan nak pergi berubat, jangan main kat saya, pergi kat mana-mana pun tak apa. Bukan saya suruh main kat saya tak, pergi ke mana-mana pun tak apa. Lepas pada berubat, tuan-tuan kena tahu apa yang dicakap oleh iblis dan jin tadi, satu pun jangan percaya. Satu pun jangan percaya. Tolong jangan percaya. Tuan-tuan percaya, tuan-tuan pun terkena belitan tipu daya iblis ni. Senang sangat kena tipu. Kena goreng. Saya sebut tadi kan, tipu daya dia halus. Itu contoh. Saya tak mau cerita lebih-lebih lah, tu bukan tuan-tuan, bidang tuan-tuan pun kan. Sekali lagi tuan-tuan nak cerita pula. Baik, kemudian dia kata bergantung kepada kadar yang dimungkinkannya. Di bahasanya agak payah sikit lah ni. Boleh bertambah dan boleh berkurang. Dia kata apa? Tipu daya ni ada boleh tambah, boleh terkurang. Bergantung kepada kadar yang dimungkinkannya. Bergantung kepada kadar kesedaran dan kelalaian manusia, kemahiran dan kejahilannya. Dia dalam matan dia sebut tadi apa tadi? Dia kata sini dia boleh kurang tipu daya ni, dia boleh kurang mengikut kadar kesedaran. Yaqadhah ni maksudnya apa? Tuan-tuan sedar, oh tak betul ni, salah ni. Nampak tak? Tuan-tuan sedar, tuan-tuan belajar, tahu dia tak cakap tak betul ni. Dia kadang-kadang ada orang tanya dia, kalau kita berubah orang Ustaz, kita nak tahu dia ni sihir apa, santau ke, pemisah ke, saka ke. Selalu orang main, bila dia main, dia tanya, dia kata ni sihir apa. Pertama kita tak beritahu, kita pun tak tahu. Kalau kita tahu, itulah Tok Bomo. Beza Tok Bomo dengan ubat, kita tak tahu. Mana saya tahu, saya kata kita berubat je, kalau ada gangguan, ada sihir, kita baca ya ruqyah je, tak ada apa pun. Okeylah. Jadi ada tak cara dalam Islam boleh tahu? Ada. Tak perlu percaya cakap dia, tak payah. Tu kena belajar. Ilmu perubatan ni tak boleh ikut-ikut, kena belajar. Tak boleh percaya cakap dia. Macam mana kita nak tahu? Ini nak kata 100% betul pun tak juga. Tu kata benda alam ni, benda kita tak nampak. Bila tak nampak dah, tentulah kita tak tahu. Bila ada orang tahu, dia semua tahu A sampai Z, itu beza antara Tok Bomo dengan perubatan Islam. Tu saya nak sebut tuan-tuan muslimin muslimat, tok-tok guru kita, Ustaz Ismail Kamus, Dato' Arundin, mereka ni saya anggap mujaddid. Mujaddid ni apa? Lagi orang kata puji lebih juga. Mujaddid ni maksudnya orang yang mengasaskan perubatan Islam di Malaysia yang pertama, yang menganakkan semua perubatan-perubatan yang mengarut khurafat. Depa yang pertama. Patutnya depa ni belajar ilmu-ilmu tu buat apa? Nak buat persatuan, ajak orang, didik orang, buat apa? Tujuannya satu. Dia sebut, sebenarnya kamu sebut, dia kata apa? Tujuan adalah ana niat nak keluarkan depa ni semua yang kena gangguan ni daripada pergi kat tok-tok Bomo Merapu ni. Kita tak ada alternatif. Kita cakap je jangan pergi, tapi alternatif tak ada. Kemudian kita tak latih orang, kita tak ajak orang macam mana nak buat perubat-perubat mu'alis yang baru. Jadi dibuatlah macam tu. Tujuannya itu. Bila kita berubat, baru kita tahu, kita bidang-bidang kita tahu. Kita tak tahu hakikat, tapi boleh tahu dengan beberapa ilmu tajribah. Tu tajribah tu, tajribah ulama. Saya sebut tadi tajribah. Tipu daya iblis ni tengok pada tajribah. Iaitu kalau kita nak tahu contoh, misal ini adalah sihir pemisah, kita baca surah Al-Baqarah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Kalau dia bagi respon, maksudnya apa? Itu sihir pemisah.
Kalaulah dini sihir, contohnya sihir saka, kita tak tahu kecuali bila kita baca ayat. Ayat apa? Ayat surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Kita tahu nama ha? Bila dibaca ayat tu, dia bagi respon. Contoh, dia mengamuk, maksudnya dia ni saka. Kalau dia ni sihir yang biasa, bukan saka, bukan pemisah, kita baca pada ayat-ayat pembatas sihir. Apa ya? Wa qala fir'aun yu'tuni bi kulli sahirin alim, sampai akhir surah Yunus atau surah Taha atau surah Al-A'raf. Itu banyaklah, banyak. Itu bukan itu tak apalah, itu kena belajar lain. Itu kena bagi ongkos lain pula. Gua kan. Itu dia kena ada kelas yang khas. Tapi itu cara Islam, tak ada cara lain. Kalau tuan abang ada cara lain, kok boleh tanya jin tu? Jangan tu tanya jin tu. Tuan tanya dia pasal apa? Dia kata, saya saka. Dia kata, jangan percaya. Dia petik ya, dia saka lah, tu lah, ni lah. Dia pandai terberang. Dia penipu ni nombor satu dia. Penipu ni nombor satu. Bila saat dia boleh naik ke langit, dia dapat maklumat di atas, dia turun ke bumi, kata Nabi, fayazidu mi'atu kazbah. Dia tambah pula dekat top-top bumi ni 100 tipu. Hak betul dia habaq satu, hak tipu 100. Hadis Nabi sebut, hak betul satu, hak 100 lagi semua tipu. Jadi bila kita percaya yang tipu-tipu ni, semua yang boleh bawa kepada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebab belajar ilmu ni sangat-sangat penting. Tuan-tuan mungkin tak terlibat dengan perubatan, tapi tuan-tuan terlibat dengan nak berubat. Tuan-tuan pun berubat. Selalu soalan tuan-tuan macam tu lah, berkisah jin apa, sihir apa, siapa hantar. Ni semua ni adalah benda-benda yang gaib yang kita tak tahu. Tujuan kita hanya berubat sampai sembuh, itu saja. Jangan tanya jin iblis tu, dia tipu. Saya sebut talbisu iblis, belitan tipu daya iblis ni cukup banyak yang kita tak sedar. Baik, syarah dan tahqiq kita sambung oleh kali. Saya dah penat. Agak penat sikit lah. Sebab lepas ni pukul 9.30 saya ada mesyuarat lagi. Ada mesyuarat. Ni mesyuarat lain pula. Okey, belum. Jadi mesyuarat. Jadi saya minta kita berhenti dekat ni dulu. Syarah dan tahqiq kita akan tengok di bawah tu lah. Ada cerita. Tak tahu siapa muka surat bawah ada berapa banyak lah. Bab 3 banyak lah. Muka surat, syarah dan tahqiq, lepas tu. Okey, baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita bersurai, insya-Allah pada 25 pada 25 hari bulan, hari Sabtu, kita ada buat satu program namanya Perak Berselawat. Ni Peringkat Negeri Perak. Kita buat di Dewan Bunga Raya Cangkak Jering. Kita buat di Bunga Raya, Dewan Bunga Raya Cangkak Jering. Tahu kan Cangkak Jering? Dewan tu dekat situ lah, besar tu lah. Ya. Ini adalah siri-siri program Festival Sunnah. Kalau tuan tahu, kita buat Festival Sunnah ni berasal kita buat di Kedah, di Stadium Darul Aman di Kedah. Kehadirannya beribu-ribu orang lah. Jadi kita punya siri roadshow kita tiap-tiap negeri untuk siri Festival Sunnah peringkat antarabangsa. Ni lagi ramai lah. Kita buat di Stadium Bukit Jalil, tak silap tu ya, Stadium Bukit Jalil pada bulan 12. Jadi dalam kali ni bulan 11, kita buat sebelum program yang besar, kita buat dengan Perak Festival Perak Berselawat. Dalam program itu daripada pagi sampai petang ada program muslimat. Petang tu ada ijazah Dalailul Khairat Al-Imam Al-Jazuli rahimahullah daripada 3 orang tok guru pondok Baba daripada Fatani. Seorang daripada Pulau Pinang, Baba Nur Hisham. Dua lagi daripada Fatani. Fatani betul lah. Ya, dia akan ijazahkan satu buku ataupun zikir selawat namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ni diamalkan oleh guru kami di Mesir, dan saya pun beramal, tapi tak rajin sangat lah, tapi bolehlah bacalah sikit-sikit sempat, yang mana sempat. Amalan ni banyak kan. Dalailul Khairat ni adalah kitab yang paling banyak nuskhah makhtutah di atas muka bumi ni. Makhtutah ni apa? Manuskrip. Dikatakan dulu
Dalailul Khairat ni dicetak oleh semua ulama dibaca, sejak dibuat Dalailul Khairat ni, dan sangat berkat selawat ini sehingga kan ada yang tertunai hajatnya yang dengan berkat lah, dengan izin Allah tertunai hajatnya dan disembuhkan penyakit yang bermacam-macam dengan berkat selawat daripada kitab Al-Imam Al-Jazuli ni. Program ijazah selawat ni ataupun Dalailul Khairat ni bermula pada pukul 4.30 petang, tak silap saya, lepas asar. Datang solat asar di sana, kita ada sediakan solat asar di sana, dan akan dihadiri oleh para tuan guru baba untuk ijazahkan, dan kita tahu macam mana kaedah bacanya. Sangat faedahnya sangat besar. Itu petang. Malamnya maghrib kita ada forum ataupun ceramah ringkas, 3-4 orang lah, saya pun tak ingat nama dia, saya tak tahu saya ada ke tidak, wallahu alam. Jadi wallahu alam. Dan lepas isyak kita ada qasidah dan ada ucapan tausiah daripada tuan-tuan guru ulama yang terkenal semuanya. Nanti poster akan datang kemudian. Ya, baik. Program ni kita perlukan dana yang banyak. Tu dah sebut yang itulah. Perlukan dana yang banyak. Jadi jangan terkena hasutan iblis. Jadi tuan-tuan dan saudara Allah Taala, dimaklumkan oleh penganjur, ada pihak daripada festival Perak diminta untuk kita berikan sikit bantuan untuk kita jayakan program yang besar ini. InsyaAllah moga-moga Allah Ta'ala kurniakan pahala, ganjaran dan berlipat kali ganda di atas infak kita. Semuanya kita akan guna 100% untuk program ini, kerana tok-tok guru yang datang ni pada jauh, ada datang pada Kelantan, ada datang daripada Pulau Pinang, paling jauh datang pada Fatani, dan kita jemput khas untuk kita berikan pengenalan kepada tok-tok guru kita. Sebenarnya ramai lagi tok guru di atas muka bumi ni yang kita tak kenali dia, tapi dia antara orang-orang yang alim, yang mastur, yang tersembunyi di atas muka bumi ni. Mereka tok-tok guru tua yang masih lagi memegang tradisi ilmu yang awal. Tak ada mereka hilang dah ilmu tu. Ijazah sanad tu pun dah tak ada dah. Tak ada mereka, putus langsung tradisi bacaan kitab dan sebagainya. Maka kalau boleh saya dan juga pihak penganjur berniat untuk memperkenalkan tok-tok guru dan kitab-kitab ulama-ulama zaman berzaman supaya tak luput. Ni kita duduk mengaji kitab-kitab moden, kitab-kitab lama kita lupa, dan tok-tok guru lama yang banyak berjasa. Ya, jadi tuan-tuan ada tabung di pintu luar, ada tabung di pintu luar, tuan-tuan boleh masukkan dalam tabung betapa apa yang tuan-tuan boleh bagilah, berapa nak bagi pun tak sikit banyak kan. Tu tak sikit banyak kan. Kalau tak banyak, lebih pun tak apa. Jadi wallahu taala ala wa alam, itu saja. Dan bukan sumbangan tu yang utama, ya, walaupun tuan-tuan kena bagi juga. Tapi yang penting kehadiran tuan-tuan. Maksudnya saya jemputlah, mewakili pihak penganjur, jemput semua yang ada ini, tak terkecuali seorang pun datang. Tuan-tuan nak datang sesi mana pun tak apa, nanti tuan-tuan tengok tentatif dia, nak datang sesi mana pun tak apa, dia lalukan, ahlan wa sahlan. Ada jualan yang banyak kat sana, kita buat jualan hari itu daripada pagi, macam-macam jualan, macam festival lah, ya. Nak makan pun ada, semua ada. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Yang terakhir, tolong doa pun jadilah. Duit tak boleh bagi, tak boleh datang, tolong doa tak boleh lah. Boleh ke kono? Doa pun jadilah. Moga-moga berkah doa tuan-tuan, berjaya program ni. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salawati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.